اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 55. Baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan. Maka menjawab Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila menyangka ia seseorang akan diri seseorang berbuat kebaikan. Apabila menyangka ia seseorang akan diri seseorang berbuat kebaikan. Apabila seseorang menyangka akan dirinya berbuat kebaikan, seseorang itu telah mengerjakan satu kejahatan. Menyangka di sini sangkaan perkara yang tidak ada, itu sangkaan. Adapun pembicaraan ujub membilang besar, membilang lebih akan dirinya, ataupun satu kelebihan yang ada pada dirinya, hak perkara yang ada ni, perkara yang ada, ada kelebihan pada diri, ada ilmu pada diri, ada amal pada diri. Ini tak panggil menyangka, sebab memang sebenar diri itu berilmu, diri itu beramal. Itu ujub, membilang besar akan satu kelakuan, satu kelebihan yang ada pada diri, serta lupa ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Ini sangkaan, makna diri bukan buat kebaikan. Kita bicara ujub, memanglah seseorang tu berbuat kebaikan, memang seseorang itu berbuat amal. Dia membilang besar akan amal yang dilakukan oleh dirinya, serta lupa kekuatan buat amal itu datang daripada Allah. Itu ujub, mana perasan akan perkara yang memang ada pada diri. Adapun menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan, sangkaan ni adalah perkara yang tidak ada. Jadi sekarang tajuknya tajuk ujub, perasan akan kelebihan yang memang ada pada diri, serta lupa ianya datang daripada Allah. Menyangka ini perkara yang tidak ada, boleh panggil menyangka. Kenapa di sini
Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Menyangka di sini ini pada hakiki. Pada hakiki seseorang tidak ada melakukan kebaikan. Pada hakikinya tidak ada seseorang pun yang melakukan kebaikan. Sebab kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya seseorang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakiki dia. Jadi kalau seseorang buat kebaikan, dia membilang lebih akan dirinya buat kebaikan serta lupa itu datang daripada Allah, maka dia panggil sangkaan. Sebab apa? Bukan hak dia pun. Sebab apa situ? Sebab dia lupa. Ujuk, kita jangan lupalah ujuk. Ujuk bukan hanya membilang besar, membilang lebih kelebihan yang ada pada diri, ilmu ataupun amal. Bukan semata membilang besar, bukan semata-mata membilang lebih. Ujuk ni membilang besar, membilang lebih akan kelebihan yang ada pada diri serta lupa ianya datang daripada Allah. Oleh kerana dia lupa ianya datang dari Allah tu, dia panggil sangkaan. Sebab apa kebaikan kelebihan yang ada pada diri seseorang, ianya datang daripada Allah, bukan hakikinya datang daripada diri sendiri. Ni dia panggil sangka. Tak adanya kebaikannya. Itu ilmu yang ada pada diri dia, amal ibadah yang ada pada diri, itu qada qadar dah ke? Bukan hak dia pun. Apabila dilupa hakiki yang sebenarnya itu semua datang dari Allah, bukan datang diri dia, tapi dia bilang diri dia. Sangka tu dok pun, bukan hak kamu pun. Dia dipanggil menyangka. Ada ni. Sebab kita bicara ujuk, bicara kelebihan yang betul ada pada diri seseorang, tapi hakikinya bukan hak dia. Jadi apabila dia lupa kebaikan pada diri itu datang dari Allah, maknanya dia sudah sangka hak dia. Dia yang berbuat kebaikan tu sangkaan, sebab tidak sebenar. Yang sebenarnya semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia panggil menyangka. Bukan dia berbuat kebaikan. Tidak berbuat kebaikan, macam mana dia melakukan kebaikan? Bukan dia. Itu hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki diri la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba dia lupa yang sebenarnya datang Allah. Dia kira hak dia. Dia panggil apa? Menyangka akan dirinya berbuat kebaikan. Sebab apa dia panggil menyangka? Sebab kebaikan tu adalah datang daripada qada qadar, taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang daripada diri sendiri. Lepas tu dia panggil menyangka. Sangkaan akan perkara yang tidak ada. Memang tidak ada. Kebaikan yang dilakukan adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Diletak pada seseorang yang melakukan kebaikan ada hanya majaz sahaja, letak pada zahir sahaja. Memang Al-Quran menyebut kepada seseorang, alladzina amanu wa amilus salihat, mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Al-Quran memang sandar beriman tu kepada mereka. Al-Quran memang menyandar beramal soleh tu kepada mereka, kepada seseorang. Itu hanya majazi saja, pada zahir sahaja. Pada hakiki, pada batin, beriman seseorang qada azali. Saat seseorang beriman, saat hati seseorang percaya. Ni kita percaya akan Allah, kita percaya akan malaikat, kita percaya akan akhir. Hati kita percaya. Hati kita percaya itulah af'alullah, bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan hati kita, af'alullah.
seseorang melakukan amal soleh qada azali, saat seseorang melakukan amal soleh, itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran sanda mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh itu hanya sanda majazi, letak sahaja, sanda pada zahir, hakiki tidak ada, melainkan semuanya daripada Allah. Tiba-tiba kelebihan yang ada pada diri yang hakikinya datang dari Allah, lupa hak hakiki. Dia merasakan bahawa apa kebaikan yang ada pada diri, perbuatannya sendiri, itu sangkaan juga, bukan sebenar pun. Apa tu Aisyah mengatakan bahawa apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan, tapi sebenarnya pada zahir memanglah diri seseorang itulah yang berbuat kebaikan, hanya pada zahir, bukan pada batin, bukan pada hakiki. Sebab tu Aisyah mengatakan menyangka, sangkaan juga, bukan sebenar pun. Sebenarnya semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang, ini dia bicara lagi hak berkaitan dengan ujuk. Ujuk terjemahan di perasan. Jangan lupalah di pencetak rifat ujuk tu. Kemudian terdahulu didatangkan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halak fisnain al-qunut wal ujbi, kebinasaan pada dua perkara. Yang pertama putus asa, yang kedua hairan diri. Yang mana putus asa ni sebelah kiri, hairan diri tu sebelah kanan. Contohlah kita kata pada belajar, dia letaklah pada belajar. Belajar payah nak faham, payah nak turut, banyaknya hak nak kena pelajari, akhirnya jadi putus asa, tinggal belajar. Itu kebinasaan. Ada pula yang belajar tu dia perasan pandai, lupa pandai tu datang daripada Allah, akhirnya tambah belajar juga, dah pandai dah. Dua-dua ni kebinasaan, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu kebinasaannya terundur, satu kebinasaannya terlajar. Hak terundur ni dia belajar payah nak boleh, dia akan jadi putus asa. Belajar cepat boleh, dia perasan dia pandai dah, dia berhenti belajar. Hak belajar payah nak boleh ni, dia berhenti belajar juga sebab putus asa. Hak belajar cepat pandai, dia rasa dia pandai, dia berhenti belajar juga sebab dia pandai dah. Ni dua-dua belakang pandai ni. Cuma sebelah kiri, sebelah kanan gitulah kita kata. Kiri kanan. Hak kirinya belajar. Bila mari daripada kosong, mana asah pula tak ada. Walaupun bicara tu bicara fardu ain sahaja. Kalau bicara fardu ain, wa imma tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, mudah sahaja hak fardu ain, hak payah tu fardu kifayah. Tetapi kalau datang daripada kosong, tak ada asah, jadi nak menuruti tu payah sikit nak menuruti. Ni kadang-kadang bawa kepada putus asa. Dengar sekali, dengar dua kali, tak ada benda hak boleh turut, tak ada benda hak dia boleh ambil, tak ada benda pun hak dia boleh faham, akhirnya dia tak buh. Tu putus asa. Pandai ni. Ada juga satu golongannya dia belajar, tu pandai dah. Cerita satu hukum, itu lama dah tu. Dia pun tak mau belajar juga. Sebab apa? Dia perasan dia pandai. Ini samalah kebinasaan belaka kedua-dua. Mana kedua-dua tidak akan bertambah kebaikan, tidak akan bertambah kebajikan. Putus asa dia pakai dok tu. Hak berasa ujuk lebih ni dia tak tambah dah. Sebab apa? Dia rasa pandai. Jangan kadang-kadang belajar satu perkara, kita tu habis banyak kali dah. Tengok kitab tu dia boleh sebut dah. Tengok kitab tu saya berapa kali dah pusing kitab tu. Pusing kitab tu lah. Reti tak reti dalam tu tak tahu, tapi dia perasan. Dia perasan. Dia cara satu hukum, kita tahu dah.
Bicara hukum, kita tahu dah. Hak semua ni takkan lama. Sebab apa? Dia perasan pandai. Hak satunya, dia nak belajar tak dapat teruk. Bawa pada putus asa tak mau belajar teruk. Hak perasan pandai tak mau belajar juga sebab pandai dah. Ni. Dua kebinasaan, putus asa dan ujub. Perasan kelebihan yang ada pada diri serta lupa ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang seseorang laki-laki kepada Bishrin bin Mansur, Bishrin Al-Hafi, ini arifin daripada tabi'in. Ini tabi'in, arifin daripada kalangan tabi'in. Bishr bin Mansur rahimahullahu ta'ala, pada ketika memanjang ia Bishr akan sembahyang dan mengelokkan ia Bishr akan ibadah, maka tatkala selesai ia Bishr daripada sembahyangnya, berkata ia Bishr bagi laki-laki itu, laki-laki yang berada di tempat dia sembahyang, jangan menipu akan dikau. Jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Jangan tertipu dengan bahawa sangka aku ni orang baik. Kenapa? Kerana memanjangkan sembahyang, mengelokkan ibadah. Jadi jangan kamu tertipu akan daku oleh barang yang kau lihat daripada aku. Nampak amal tu comelnya sembahyang, memanjangkan sembahyang, taklah kata sembahyang cepat-cepat dan mengelokkan ibadah. Maknanya ibadahnya comel. Ini semua dengan ilmu belaka ni. Kenapa jangan menipu akan dikau oleh barang yang kau lihat? Kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia iblis beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia iblis kepada barang yang jadi kepadanya kepada iblis. Kemudian jadi ia iblis kepada barang yang jadi kepadanya kepada barang. Artinya erti barang yang jadi kepadanya pada barang tu jadi ia iblis kafir wal iyazabillahi taala. Jadi dengan tengok semayang tu panjang, elok ibadah, jangan tertipu. Sebab apa? Sebab iblis ibadah dan semayang beribu-ribu tahun. Setengah mengatakan 80,000 tahun. Iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80,000 tahun. Dan dikatakan tidak dinyatakan siapa yang menyatakan. Dikatakan tu dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali mengatakan dikatakan. Dan mana cerita ni dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Siapa yang berkata? Imam Ghazali tak nyatakan siapa yang berkata. Imam Ghazali mengatakan dikatakan ni di bumi kita ni tak ada satu tempat pun melainkan tempat tu iblis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tak ada satu juzuk pun, satu ruang pun di bumi ni melainkan tempat tu iblis pernah sujud di situ. 80,000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ni sepenuhnya. Dia tak ada kerja buat. Kita ni beribadah, nak makan, nak minum, nak bekerja, nak tidur, nak qada hajat. Banyak perkara kita ni. Pandai ni. Jadi 80,000 tahun iblis beribadah tu tak ada di bumi ni, melainkan tempat tu pernah disujud oleh iblis. 80,000 tahun.
Tapi akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Bishr, kamu tengok aku semayang ni panjang, elok ibadahku, jangan tertipu. Sebab apa? Tengok iblis beribadah ribu-ribu tahun, akhirnya jadi macam mana? Jadi kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana kesalahan iblisnya? Dengan hanya satu kesalahan. Dengan hanya satu kesalahan, Allah murka, Allah laknat, Allah campur ibadah 80,000 tahun tadi ke muka iblis. Dan iblis akan kekal neraka Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesalahan. Dengan satu kesalahan. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala barang sekehendaknya. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala barang sekehendak Allah. Allah kehendak begitu. Allah kehendak begitu. Beribadah 80,000 tahun dengan satu kesalahan, Allah taala murka, Allah taala laknat. Allah Ta'ala campur ibadah 80,000 tahun ke muka iblis. Kekal neraka selama-lamanya iblis. Berpunca daripada satu kesalahan. Daripada beribadah 80,000 tahun. Itulah muamalah Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, hamba Allah, barang sekehendaknya. Allah kehendak begitu. Ada ni. Ini ada kitab Minhajul Abidin ni. Tengok kepada apa yang Tuhan perbuat. Muamalah Allah Ta'ala dengan hamba seumpama tu, takutlah kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita banyak salah. Ibadah kita baru lama mana barunya, salah banyak. Azazil, iblis ibadat 80,000 tahun, satu kesalahan. Kita ibadah baru je, kesalahan banyak mana kitanya. Kesalahan kita banyak mana kesalahan kita ni. Jadi tengok macam mana muamalah Allah perlakukan dengan hamba Allah Azazil tadi ni. Barang sekendaknya seumpama itu sahaja. Allah buat seorang Allah seksa iblis selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini macam mana perbuatan Allah yang menimbulkan takut kita akan Allah kerana kita banyak kesalahan. Kemudian Mazali datang kemudian kita Minhaj. Macam mana muamalah Allah dengan orang yang kafir 70 tahun kafir. 70 tahun kafir. Beriman sesaat sahaja diampuni sekalian dosa. Dosa apa? Dosa kufur 70 tahun. Tak adalah sebesar-besar dosa, mereka dosa kufur. Kufur selama mana? 70 tahun kufur. 70 tahun sembah berhala contohnya. Muamalah Allah berlaku macam mana kepada hamba ni? Kerana beriman sesaat, Allah Ta'ala ampuni sekalian dosa kufur hak 70 tahun. Tengok kepada Allah perbuat seumpama ni, besarlah harapan kita kepada Allah. Sebab kita tidak pernah pun kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia ada khauf dan rajak dalam kitab Minhajul Abidin. Khauf satu, rajak satu. Ini nanti dalam kitab Penuh Bagi Hati, tajuk khauf adalah sifat mahmudah yang kedua. Sifat mahmudah yang kedua. Kita bicara sekarang sifat mazmumah yang ke-9, wujud. Sifat mazmumah yang ke-10, riya. Selesai. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Sifat mahmudah yang kedua, khauf, takut akan Allah. Di bawah tajuk khauf itulah ada bicara bab raja, harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah luas. Tengok orang kafir 70 tahun beriman sesaat diampuni sekalian dosa kekufuran dia. Sesaat sahaja. Bukan kata beriman satu hari, dosa kufur 70 tahun ampun sebahagian. Masuk hari kedua beriman lagi,
Dosa kufur 70, ampun pula sebahagian. Tidak. Sesaat beriman sudah diampuni. Fardu takdir sesaat beriman, mati dianya, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman sesaat. Bukan beriman 1 hari 2 hari, bukan. Beriman disebut bab iman, bukan disebut bab Islam. Islam tu dia mengucap 2 kalimah syahadah pada zahir. Pada zahir dia mengucap 2 kalimah syahadah. Serta hati dia beriman, Allah Ta'ala akan ampuni dosa kufur selama mana dia kufur. Tapi kalau dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah serta hatinya tidak beriman dengan apa yang diucap, tak ada bahagian tu. Dia hanya Islam pada zahir tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita balik pada bicara Islam, iman dan ihsan lah. Sebab 2 kalimah syahadah tu adalah Islam. Iman bicara bab kepercayaan hati. Yang mana iman, nak sah iman tidak terhenti atas 2 kalimah syahadah. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tidak semestinya mereka beriman. Tidak semestinya mereka beriman. Sebab orang Islam tidak semestinya beriman. Orang munafik lah. Bukan hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati kekal kufur dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti disebut bab iman, bukan cerita bab Islam. Tapi kalau dia mengucap serta hati dia percaya dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sah dia sebagai orang yang beriman. Walaupun keenam rukun iman tu tak beres pun laginya. Sebab dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Kita nak sah iman, kena sah keenam rukun iman. Sebab itu dia panggil rukun. Daripada 6 rukun iman, kalau tak ada 1, tak panggil beriman. Faham tak ni? 6 rukun iman, tak ada 1, tak ada lah. Sebab itu rukun. Faham tak ni? Jadi yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia beriman lengkap tak ke 6 rukun iman? Tak akan lengkap sebab dia jahil. Tapi dia beriman dah kepada Allah secara ringkas, hanya Allah jiwa Tuhan. Dia beriman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sah iman dia walaupun sifat-sifat Allah dia tak kenal pun lagi. Walaupun sifat-sifat Rasul dia belum kenal, dia belum mengetahui lagi. Tapi dia jahil. Kesalahan pegangan dia pada masa tu dimaafkan. Iman disah, kalau dia mati syurga. Ada ni. Atau bab iman. Hak mengucap 2 kalimah syahadah itu adalah bahagian Islam. Kita hanya hukum pada zahir. Dia adalah orang Islam. Tapi bicara bab diampuni oleh Allah adalah bicara beriman sesaat. Beriman, bukan hanya bicara hak berkaitan dengan Islam. Jadi muamalah Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-Nya atas barang sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Azazi ingkar kufur kepada Allah, qada Allah juga. Seseorang tu kafir 70 tahun, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terbuka hati dia untuk beriman, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah muamalah Allah barang sekehendaknya. Azazi ingkar, sombong dan ingkar kufur kepada Allah, qada juga. Kemudian Azazi selama-lamanya akan diseksa dalam neraka Allah, qada juga. Itu barang sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kafir 70 tahun, qada juga. Beriman dia, qada. Syurga dia, qada. Itu hakiki dia lah. Kesemua itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu
bahawasanya sebab ujub itu jahil. Ketahui olehmu bahawasanya sebab punca lah kita kata, sebab punca ujub itu jahil, dan bahawasanya obatnya obat ujub ataupun obatnya obat jahil ilmu, pengetahuan lah. Jadi punca ujub, timbul penyakit hati ujub ni puncanya kerana jahil. Jadi nak ubat penyakit ujub jahil ni ilmu. Sebab tiap-tiap penyakit ada ubat dia. Nabi kata likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Jadi penyakit punca jadi timbul penyakit ujub ni adalah kerana jahil. Jadi ubat dia ilmu. Jahil apa di situ? Jahil akan hakikat perkara tu. Jahil akan hakikat perkara. Apa yang dibilang besar tu? Apa yang lebih tu? Ilmu, amal. Mari mana? Mari daripada Allah. Itu panggil ada ilmu. Tiba-tiba dah apa ada pada diri kelebihan tu hak dia sendiri. Itu jahil. Sebab apa? Sebab sebenarnya daripada Allah. Jadi punca ujub kerana jahil. Dan bahawasanya obatnya obat ujub ilmu. Ilmunya macam mana? Dia nak tunjuk jalan di sini. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia pekerjaan, dengan usahanya seperti cantik rupanya dan elok suaranya, maka tiada patut ia ujub dengan dirinya, kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Kalaulah kelebihan yang ada pada diri itu yang bukan datang dari usaha, yang bukan datang dari usaha, kemudian di bawah tu pula, hak di bawah tu pula, dan jika dalam ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya, hak diusaha pula seperti ilmu dan ibadah, maka saya baru berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Semua tu datang dari Allah Ta'ala juga, tapi dimulai dengan perkara kelebihan yang ada pada diri yang bukan dapat dengan usaha, yang bukan dapat dengan usaha. Adapun kelebihan diri ilmu, usaha. Amal ibadah, usaha. Ni nak cerita hak bukan usaha dahulu. Hak bukan usaha. Ilmunya macam mana? Nak mengetahui hakikat diri perkara tu macam mana? Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia dengan usahanya, usaha seseorang, bukan usaha dia. Seperti cantik rupanya dan elok suaranya. Rupa comel, bukan dia buat. Suara elok, suara sedap, bukan dia buat. Nak ujub kerana rupa comel, rupa elok, cantik rupa. Nak ujub kerana suara elok suara, maka tiada patut ia seseorang ujub dengan dirinya. Dirinya yang cantik rupa, dirinya yang elok suara, kerana bukan terjadi pekerjaan itu, pekerjaan yang tiada adik dengan usaha tu. Dengan tenaganya, bukan dengan usaha dia. Jadi cantik rupa, terjadi pekerjaan tu bukan dengan usaha dia. Bahkan sayugianya sepatutnya bahawa ujub ia, suka ia dengan Tuhan yang memberi ia Tuhan, akan dia, akan pekerjaan itu baginya, bagi seseorang dengan semata-mata limpah kurnia Tuhan. Kena ujub dengan Tuhan lah. Kena bilang besar dengan Tuhan.
Kena suka dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang memberi akan dia baginya dengan semata-mata limpah kurnia. Cantik rupa, limpah kurnia Allah. Sedap suara, limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak patutlah nak ujub dengan dirinya, dengan pekerjaan yang bukan daripada usaha dia, yang bukan datang dari usaha. Ini semata-mata datang daripada Allah, semata-mata limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana perkara ni bukan terjadi dengan tenaganya, tapi dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sayugia bahawa berfikir pada hilang. Umpama cantik itu hilang dengan sebab penyakit. Terkadang comel dianya. Siapa masa Tuhan timpakan musibah, maka hilang cantik dia. Istimewa lebih lagi penyakit judari. Jadi penyakit pecah-pecah. Dia buat kurungan penyakit cacar, penyakit judari, penyakit pecah-pecah. Akhirnya muka dia jadi huduh. Takut hilang tu. Sebab apa? Sebab itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu semua adalah kurnia Allah yang Allah beri kepada siapa yang ia kehendak, yang tidak ada kaitan pun dengan usaha seseorang. Nak ujuk kok jalan mana, sebab bukan datang daripada usaha dia. Dan jika adalah ujuk itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya, hak tadi nak ujuk dengan cantik rupa, nak ujuk dengan sedap suara. Mari mana cantik rupa kamu buat ke? Mari mana sedap suara kamu buat ke? Ke suara ni boleh buat asah-asah solidah, suara jadi sedap ke macam mana? Tak ada suara, tak, semata-mata limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ujuk kok jalan mana? Yang sepatutnya ujuk bilang besar, suka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan cantik rupa, menjadikan elok, sedap suara. Semata-mata limpah kurnia daripada Allah. Hak ni nak pergi pula kepada perkara yang dapat dengan usaha. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya. Ni bukan jadi sendiri ni. Ni dapat dengan usaha dia. Seperti ilmu dan ibadah. Belajar usaha seseorang, beramal ibadah usaha seseorang. Hak tadi cantik rupa memanglah bukan datang dari usaha seseorang. Elok sedap suara memanglah bukan datang dari usaha seseorang. Tak patut nak ujuk sebab bukan datang dari usaha dia. Itu semata-mata limpah kurnia daripada Allah. Macam mana pula kelebihan yang ada pada diri, ilmu, amal ibadah, hak ni yang dapat dengan sebab usaha. Tak usaha belajar, tak boleh ilmu. Tak usaha nak buat amal, tak boleh buat amal ibadah. Jadi ilmu, amal ibadah, usaha seseorang. Maka sayugia hani ilmu, bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu, pekerjaan yang diusahai itu. Boleh belajar, boleh beramal. Sebab apa mudah ia pekerjaan itu bagi seseorang. Jadi macam mana kita boleh belajar mudah-mudah je, boleh buat amal mudah-mudah je?
Faham tak ni? Makna sekarang kita belajar pilihan dan usaha kita. Betul? Kita beramal memang pilihan dan usaha kita. Kita kena fikir sebab apa jadi mudah. Mudah kita nak belajar. Hati kita terbuka nak belajar, jadi mudah nak belajar, suka nak belajar. Lepas tu mudah buat amal. Mari mana jadi mudah? Orang yang sama, orang yang sama dengan kita, sebut kata belajar, berat dia, payah dia. Sebut buat amal ibadah, berat, payah. Terkadang hak jadi hak mudah ni tak mudah juga kalau kira. Dia sibuk, banyak kerjaan, tapi bab belajar, bab amal mudah. Ada orang kerjaan dia mudah-mudah je, masa lapang dia banyak, keadaan dia senang, masa dia luas, tapi sebut kata belajar payah je. Jadi hak boleh belajar ni mudah, boleh belajar mudah, boleh buat amal. Kena fikir sebab apa jadi mudah seumpama tu. Dan bahawasanya tiada mudah ia pekerjaan tu lah, sama ada ilmu ibadah bagi yang sama, melainkan dengan anggota dan akal. Mudah belajar, mudah buat amal, mari mana? Mari daripada anggota dan akal. Anggota kita nak belajar, mata comel, telinga comel, kaki tangan bertenaga, dan akal lah ni. Akal cerdik, apa boleh ilmu? Kalau akal dah cerdik nak boleh ilmu, mari mana? Nak boleh ilmu macam mana? Dan bahawasanya segala anggotanya itu dan akalnya dan lainnya semua makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi akan segala anggota, akal dan lainnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya. Jadi kita mudah boleh belajar, mudah boleh buat amal. Kenapa? Kerana kita, anggota kita, mata comel, telinga comel, tenaga kuat, akal pula molek, maka mudahlah kita boleh belajar dan beramal. Mari mana semua tu? Itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Ta'ala menjadi akan dia. Dan demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah menjadikan akan dia. Yang mana kita pilih, kita yang usaha untuk belajar. Pilihan kita Allah yang menjadikan. Usaha kita Allah yang menjadikan. Kita belajar kerana ni ada mata comel, telinga comel, makhluk Allah. Kita mudah faham, akal kita cerdas, makhluk Allah. Bahkan segala pekerjaan kita, termasuk kita memilih, itulah pekerjaan Allah. Termasuk apa yang kita usahakan, itulah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu Allah yang jadikan, dan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia akan barang. Maknanya pekerjaan kita, perbuatan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadi ia akan kamu dan menjadikan akan barang yang mengerja oleh kamu akan dia. Ni perbuatan kita belajar ni, Allah yang jadikan. Perbuatan kita wa'amal gerak diam, Allah yang jadikan. Jadi perbuatan kita ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari segi hakikinya, cantik rupa, elok suara,
Ilmu ibadah hakikinya makhluk Allah Ta'ala belaka sama juga. Walaupun hak cantik rupa, elok suara, tiada ada dengan usaha. Adapun ilmu dan ibadah, pekerjaan yang diusahakannya, hakikinya sama sahaja makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ilmu dan ibadah disandarkan usaha kita, disandarkan usaha kita hanya pada zahir. Pada batin hakiki sama saja, cantik rupa, elok suara, berilmu, rajin wa amal, hakikinya sama saja. Ittirari belaka. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikinya tidak ada pilihan kita pun. Pada ni cuma disandarkan usaha kita ni. Ilmu kita kata usaha kita, ibadah kita kata usaha kita. Tapi sini kena mati molek, dak mati sini go mudah jadi terpesong akidah. Memang kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar dan usaha. Kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar dan usaha. Tetapi ikhtiar dan usaha kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya bukan hanya cantik rupa, bukan hanya elok sedap suara sahaja. Datang daripada Allah, segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cantik rupa, elok suara tidak disandarkan kepada ikhtiar dan usaha. Semata-mata qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun belajar beramal disandarkan kepada ikhtiar usaha seseorang pada zahir sahaja, pada hakiki sama sahaja. Hak Tuhan belaka. Ni kena balik pada pegangan hak ni. Kena balik pada pegangan. Sinilah hak terkadang timbulnya hak terpesong pegangan. Memang kita bahagikan antara perkara yang langsung tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan seseorang, maka tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Ada perkara yang memang disandarkan kepada ikhtiar dan usaha seseorang yang akan dipersoalkan di hari akhirat. Mana yang tidak disandarkan kepada seseorang, cantik rupa, elok suara, rupa dihuduh, suara dihuduh, langsung tidak disandarkan kepada usaha seseorang, maka tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Adapun ilmu dan amal, pekerjaan dalam kehidupan kita disandarkan kepada usaha seseorang, maka akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab seseorang yang ikhtiar, seseorang yang usaha, tapi hakikinya sama saja. Kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biar memang banyak dalam rakaman lah. Dia bahagikan dibagikan kepada takdir pada dua. Nama dia takdir comel dah. Dia bagi dua. Satu dia panggil takdir mutlak. Satu dia panggil takdir ikhtiari. Satu takdir mutlak. Contohnya ni lah, cantik rupa, elok suara. Takdir Allah semata-mata, langsung tidak disandarkan kepada usaha seseorang, maka seseorang tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Cantik ke tak cantik ke rupa, sedap ke tak sedap ke suara, tidak dipersoalkan di hari akhirat. Sebab dipanggil takdir mutlak, semata-mata Allah, yang tidak ada kaitan pun dengan usaha seseorang. Satu lagi dia panggil takdir ikhtiari.
pilihan. Hak pilihan banyak. Sini cerita bab kelebihan ni, ilmu, kelebihan ibadah, kelebihan ujub dengan kelebihan. Tapi takdir ikhtiar ni dalam kehidupan kita. Puluh-puluh tahun, perkara baik ke, perkara tak baik ke, perkara ta'ah ke, perkara maksiat ke, dipanggil takdir ikhtiari. Seseorang yang memilih dan seseorang yang melakukan, seseorang akan dipersoalkan di hari akhirat. Betul lah. Tetapi hak takdir ikhtiari ni lucu. Takdir yang ada ikhtiari. Apa dia ikhtiari? Pilihan dan perbuatan hamba semata-mata, mutlak, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, tapi dia panggil takdir ikhtiari. Kalau panggil takdir ikhtiari, mudahnya lah. Takdir maknanya ketentuan Allah juga. Takdir maknanya kudrah Allah juga. Ikhtiari hanya disandarkan ikhtiar pada seseorang. Tapi ikhtiar seseorang adalah qadar takdir, mana kehendak dan perbuatan Allah juga. Jadi hakikinya takdir mutlak, takdir ikhtiari, hakikinya takdir mutlak belaka. Termasuk takdir ikhtiari itu sandar sahaja ikhtiar memilih kepada seseorang hamba. Hakikinya iktirar belaka, iktirari belaka, hak Tuhan belaka. Dah disebut nama comel. Takdir mutlak itulah. Cantik, elok suara, tak ada kaitan dengan pilihan dan perbuatan usaha seseorang. Mutlak hak Tuhan. Takdir ikhtiari, sebut dah takdir. Apa dia takdir? Rukun iman yang ke-6 lah takdir. Apa dia? Kehendak Allah juga, hak ikhtiari pun. Perbuatan Allah juga, hak ikhtiari pun. Hak tu kita pegang. Tapi sebab apa panggil takdir ikhtiari? Ikhtiar pilihan disandarkan pada seseorang hanya pada zahir sahaja. Hakikinya takdir. Lepas tu dia panggil takdir ikhtiari. Nama comel dah. Tapi di huraian golongan terpesong ni, takdir ikhtiari tak ada kait dengan Allah Ta'ala. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih perkara baik ataupun perkara jahat. Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Tu balik pada bicara pegangan. Kena cermat. Sekarang ni timbul bagai-bagai fahaman yang terpesong. Kenapa tidak boleh terima takdir Allah yang mutlak walaupun ikhtiari pada zahir? Sebab dia terpengaruh dengan akal Mu'tazilah. Pada ni dia terpengaruh dengan akal Mu'tazilah. Akal Mu'tazilah, perkara jahat kalaulah terikat dengan takdir Allah, seseorang melakukan kejahatan memang terikat dengan takdir Allah, seseorang akan dihukum di hari akhirat zalim Allah seumpama. Itu akal Mu'tazilah. Akal Mu'tazilah. Situ poin dia. Kenapa Mu'tazilah terpesong dalam bab perkara jahat takdir Allah? Kerana akal Mu'tazilah, kalaulah kejahatan seseorang, melakukan maksa seseorang ada datang dari takdir Allah, maka takdir Allah pasti berlaku. Masya Allah, kan Nabi kata barang yang menghendaki Allah pasti akan berlaku. Maka berlakulah kejahatan. Bila berlaku kejahatan yang memang takdir Allah, siapa yang akan dihukum di hari akhirat? Seseorang tadilah yang melakukan kejahatan. Seseorang tadi betul melakukan kejahatan. Mari daripada mana? Mari dia takdir Allah. Terikat dengan takdir Allah. Zalim Allah buat gitu. Ni akal Mu'tazilah. Jadi orang sekarang mudah terpengaruh akal Mu'tazilah. Alasan tu zalim. Lepas tu macam mana? Seseorang melakukan kejahatan tidak terikat dengan takdir Allah. Seseorang diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih.
Nak buat perkara baik pun boleh, nak buat perkara jahat pun boleh, nak pergi masjid pun boleh, nak pergi tempat joget pun boleh. Bebas kan? Bebas. Bawa motor pun handap, boleh pulah ke kanan ke kiri. Bawa kereta steering pun bebas, pulah ke kanan, pulah ke kiri. Bebas kan? Maka tidak ada takdir di situ. Allah hanya mengetahui. Kita walaupun bebas memilih, bebas melakukan, bebas nak ke mana-mana, nak ke masjid pun boleh, nak ke tempat joget pun boleh, bebas hanya pada zahir. Bebas hanya pada zahir. Kita pula steering kereta, bebas ke tak? Ke steering tu mati, kita bebas nak pulah ke mana. Tapi apa yang kita buat secara bebas pada zahir, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara jahat. Hak ni hak Mu'tazilah tak boleh terima. Kalaulah perkara jahat yang dipilih qada dan qadar, dihukum seseorang pada hari akhirat, zalim Tuhan seumpama itu. Tu hak akal Mu'tazilah yang ramai orang makan dengan akal. Kena ingat molek. Dia tak boleh sunnah jemaah. Hak mutlak, hak tak ada kait dengan usaha hamba, cantik rupa, elok suara, dengan hak berkait dengan usaha hamba, ilmu dan ibadah, hakikinya sama saja. Takdir belaka sama mutlak ataupun takdir ikhtiari. Takdir ikhtiari pun takdir Allah. Sebab apa? Sebab apa yang kita lakukan kesemuanya adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menjadikan ya Allah akan kamu dan akan barang yang mengerja oleh kamu akan dia. Ni perbuatan kita ni, perbuatan kita ni. Belajar barang yang kamu kerjakan, beramal barang yang kamu kerjakan. Siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Maknanya perbuatan kita ni belajar, perbuatan kita beramal adalah makhluk Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma disandarkan ilmu ibadah contohnya kepada usaha kita hanya pada zahir, bukan pada batin, hanya majazi, bukan hakiki. Ayat Al-Quran sama, hadis Nabi sama, ayat kitab pun sama. Kita nak letak mana hak zahir, mana hak batin, mana hak majazi, mana hak hakiki, itu balik kepada pengajian. Daripada bacaan sendiri tidak akan jumpa. Ada balik kepada pengajian. Di sini walaupun amal ibadah, pekerjaan yang diusahai, cantik rupa, elok suara, yang tiada diusahakannya. Jadi ilmu ibadah, pekerjaan yang diusahainya hanya pada zahir, bukan pada batin. Hanya majazi, bukan hakiki, bukan yang sebenar-benar. Dan ayat ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ni di antara ayat yang menjadi dalil yang biasa digunakan pada membicarakan ikhtiar usaha seseorang hamba adalah perbuatan Allah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerja oleh kamu akan dia. Barang yang kamu buat, gerak diam kamu tu, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan barang yang kamu kerjakan, makhluk Allah. Terdetik di hati pun Allah yang buat. Berkelip mata pun Allah yang buat, makhluk. Bergerak nadi pun Allah yang buat, makhluk. Kesemuanya adalah af'alullah, keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku sama sahaja, ianya adalah makhluk Allah. Rupa cantik, cantik rupa, elok suara, af'alullah. Berilmu, beramal ibadah, af'alullah. Sama saja pada batin hakiki. Jadi kalau kata cantik rupa, elok suara,
Nak ujuk kok mana? Bukan hak kita pun. Sama juga dengan ilmu dan ibadah. Nak ujuk kok mana? Sebab kesemuanya adalah perbuatan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak maghrib malam ni panjang sikit lah. Sebab lepas isyak tak ada. Ambil maghrib saja. Ambil maghrib saja. Tak berapa nak sihat sangat. Lemah sikit lagi. Jadi isyak tak ada lah. Tertangguh sekali hak lepas isyak. Setakat boleh bawa ni kita bawa dululah. Bawa dulu. Setakat boleh. Lepas tu ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tu kita akan bicara semula lah. Ni kita bicara berkaitan dengan pegangan ni. Wa ma ta'malun, dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Perbuatan kita tu adalah makhluk Allah. Tapi Tuhan kata tak perbuatan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Tuhan kata tak kamu buat. Tuhan kata barang yang kamu kerjakan. Oleh kerana Tuhan kata barang yang kamu kerjakan, kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar dan usaha. Sebab Tuhan kata kamu perbuat. Barang yang kamu perbuat. Tuhan kata tak kamu perbuat. Tuhan kata kita perbuat. Maka ahli sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya barang yang kamu perbuat, siapa yang jadikan? Kamu makhluk Allah. Barang yang kamu buat makhluk Allah. Tapi Tuhan kata tak kamu buat. Tuhan kata kamu buat. Oleh kerana Tuhan kata kamu buat, wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Ini sama dengan ayat saya baca minggu lepas dengan minggu terdahulunya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Sama dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di satu ayat sekalian qada dan qadar, di satu ayat juga kita akan berpegang hamba ada pilihan. Di ayat yang sama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di satu ayat. Di situlah pegangan kita sekalian qada dan qadar. Dan di situ juga ayat yang sama, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala di satu ayat. Adapun dalam suratul Fatihah di satu surah, bukan di satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Qada qadar dia belaka. Ayat yang kemudian pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni kami yang sembah. Pandai ni. Maka wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, pilihan dan perbuatan kami tetap marbub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Pilihan dan perbuatan kami tetap marbub kepada Allah. Qada qadar Tuhan juga. Itu dalam satu surah. Tapi ayat yang lain-lain, alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Di satu ayat kita berpegang sekalian qada dan qadar. Di satu ayat juga kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita ni makhluk Allah. Ni Allah jadikan. Perbuatan kita pun makhluk Allah. Allah yang jadikan. Tapi Allah kata tak perbuatan kamu. Allah kata perbuatan kamu. Allah letak perbuatan kamu. Tapi Allah kata perbuatan kita ni makhluk Allah. Allah yang jadikan perbuatan kita. Qada-qadar lah perbuatan kita. Tapi Tuhan kata tak perbuatan kamu. Tuhan kata perbuatan kamu. Kita kena pegang bahawa hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi kenapa Tuhan kata perbuatan kamu? Perbuatan kamu pada zahir, makhluk Allah pada batin hakiki. Ayat-ayat yang seumpama ni ambil tanda molek. Surah Safat ayat yang ke-96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
dan firman-Nya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Akhir beriti ni, beriti tengah ni. Beriti tengah. Kita sambung hak di ayat yang kedua, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ada? Ada tak? Ni surah Al-Insan, ni surah Ad-Dahri. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Gitu ya? Rabbul alamin tu ayat lain. Ya? Surah Ad-Dahri, surah Al-Insan ayat yang ke-30. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.